Selamat tengah malam kepada semua pendengar Radio Ria 897 FM. Berjumpa kita pada tengah malam ini untuk anda ikuti Misteri Jam 12. Kisah pengalaman misteri daripada pendengar-pendengar yang berkongsi melalui kiriman email yang dikirimkan ke alamat ria@mediacorp.com.sg dan juga misterijam12@gmail.com. Pendengar Ria 897, tugas saya untuk mengingatkan anda dan diri saya. Ingatlah, jangan mudah percaya dengan apa yang bakal anda dengar. Anggaplah semua sebagai satu hiburan saja. Sekiranya anda sudah bersedia, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Kita mulakan Misteri Jam 12. Baik, ini kisah yang ingin saya sempurnakan, ingin saya bacakan pada tengah malam ini. Ini adalah pengalaman yang diceritakan datangnya daripada seorang rakan kita lah. Beliau katakan, saya baru sahaja menjadi ahli anggota keluarga suami saya lah. Pada waktu itu, sekarang mungkin dah lama. Sebabnya dah lebih kurang kisah ini diceritakan berlaku 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, waktu tu masih belum lagi duduk rumah sendiri. Menetap di rumah ibu mertua saya bersama dengan suami. Pada waktu kejadian ini berlakulah, saya masih baru saja menjadi ahli anggota keluarga. Jadi banyak perkara yang mungkin saya belum pelajari tentang keluarga suami saya. Banyak perkara mungkin yang saya tak dapat lihat. Sebagai seseorang orang luar lah, kata beliau, sehinggalah saya berumah tangga dan menetap di bawah satu bumbung yang sama bersama dengan mak mertua saya. Bapa mertua saya sudah lama meninggal dunia. Malah sebelum saya berumah tangga pun, sebelum saya kenal dengan suami, pada waktu itu, bapaknya telah pun meninggal dunia. Dalam rumah tu, suami, mak mertua saya, dan ada seorang adik kepada suami. Adik suami saya ni adalah seorang budak yang istimewa. Special child katanya di sinilah. Dan special tu kerananya adiknya tidak begitu sihat. Kata teman yang hanya ingin dikenali sebagai Ira, bukan nama sebenar. Ira menceritakan lagi, hari demi hari saya macam kekok sebenarnya duduk dalam rumah tersebut. Bukan apa kisi, mak mertua saya ni tak solat. Ataupun mungkin kalau dia solat, saya pun tak nampak. Pernah sekali tu, saya solat di ruang tamu, Kesi. Waktu tu, rumah tu tak ada orang. Mak mertua dengan adik ipar saya yang saya katakan special kid keluar. Dan saya tidak pasti mereka pulang jam berapa. Saya pula tidak bertugas. Saya adalah suri rumah sepenuh masa. Dan kerana saya duduk dalam rumah tu bosan, membuat saya nak cari kerja. Jadi pada waktu tu saya sedang solat di ruang tamu. Habis saja rakaat saya ni, saya beri salam kiri dan kanan, mak mertua buka pintu terperanjat saya. Bila dia tengok saya, dia menjeling. Dia letak barang dekat dapur macam hempas dan macam tak suka gitu saya solat di ruang tamu. Saya rasa mungkin agaknya dia tak sukalah orang solat di ruang tamu. Nak solat dalam bilik, kenapa mesti dekat luar? Jadi, dia datang. Dia suruh anaknya, iaitu adik ipar saya lah yang saya katakan istimewa ni. Kemudian, dia kata, lain kali jangan solat dekat luar kata adik ipar saya kepada saya. Dan saya tahu arahan itu bukan datang darinya, mesti datang dari mak mertua saya. Saya pun tak naklah bertengkar sebab itu rumah dia.
Sejak hari itu saya solat dalam bilik. Dan saya perasan, mak mertua saya, setiap hari Khamis malam Jumaat, dia akan asapkan rumah tu dengan bakar kemenyan. Dari ruang tamu masuk ke dalam bilik dan sampai luar pintu bilik. Tapi bilik saya dia tak asapkan. Tak tahu kenapalah, tapi bagus. Saya pun tak suka, katanya Ira. Dia masuk bilik dia keluar masuk bilik adik ipar saya, di kawasan dapur, dalam tandas, semua dia buat. Pendengar Misteri Jam 12, sampaikan pada suatu hari lah. Waktu tu saya bangun sepertiga malam untuk lakukan solat. Solat istihara. Nak minta petunjuk sebenarnya. Kan saya katakan tadi duduk dalam rumah tu bosan, saya nak cari kerja. Jadi saya minta izin suami benarkan asalkan bila dia balik saya ada di rumah, dia okey. Jadi, apa yang berlaku? Saya pun carilah kerja yang mungkin sesuai dengan jadual waktu. Supaya kalau suami nak tidur malam tu, saya ada bersama dengan dia untuk layan makan, minum dan sebagainya. Sedang saya solat istihara. Waktu tu suami saya belum lagi balik dari kerja. Dia ada 2 tugas. Maklumlah Kisi nak beli rumah, bukan murah, nak beli perabot. Sebab itulah suami ada 2 tugas. Jadi saya solat istihara untuk mendapatkan petunjuk lah. Bagaimana dengan pekerjaan yang saya sedang mencari ini? Adakah yang ini sesuai ataupun tidak? Sedang saya solat Kisi, saya terdengar suara ada perempuan menangis dalam rumah mak mertua saya. Dengan Misteri Jam 12, katanya Ira, saya terperanjat sebenarnya. Dan membuat saya rasa takut pada malam yang disebutkan. Waktu tu sekitar jam 2 lebih pagi kalau tak silap saya, hampir jam 3 pagi. Apa yang berlaku bila terdengar suara tu, saya menjadi takut. Kenapa? Sebabnya saya yakin dalam rumah tu hanya saya seorang sahaja yang ada. Bayangkan, hanya saya seorang saja yang ada di dalam rumah mak mertua saya. Adik ipar saya dengan mak mertua pada waktu itu berada di chalet kalau tak silap saya. Mereka tak pulang, belum lagi pulang. Suami saya pula bertugas dengan pekerjaan yang kedua, masih belum balik rumah. Saya seorang diri dalam rumah tu. Setelah saya habis solat istihara, saya dah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kiri dan kanan. Saya pun mengangkat tangan membaca ayat kursi. Kemudian saya buka telekung, lipat sejadah letak di atas katil. Saya buka pintu perlahan-lahan, katanya Ira. Seram Kisi. Rumah mak mertua saya ni gelap. Ruang tamu gelap. Bilik tidur gelap. Mak mertua saya kata, malam-malam rumah aku kau jangan nak buka lampu. Kalau dah tidur biar. Jangan satu lampu pun dibuka. Membazir, kata mak mentua, dan saya ingat sampai sekarang. Sebab itulah rumah tu walaupun hanya saya tinggal seorang, saya hanya buka lampu bilik saja. Takut Kisi, kalau saya buka lampu ruang tamu, saya dalam bilik tertidur, mak mertua balik, boleh jadi pertengkaran. Jadi saya dengar kata dia. Bila saya buka pintu bilik saya memandang ke arah luar agak seram. Ternampak pula bilik mak mertua saya yang pintunya tak tutup. Alangkah terperanjatnya. Dalam bilik yang gelap, ruang tamu yang gelap, katanya Ira, saya ternampak sebelah hujung ada susuk tubuh. Susuk tubuh seorang wanita saya rasa sedang berdiri tapi membelakangi. Wanita tu memandang ke arah tembok. Ada penjuru tembok, dia sedang berdiri betul-betul dekat penjuru tembok, kiri dan kanan, memandang ke arah tembok. Dan saya dengar suara tangisan tu datang dari dia. Ya Allah Kisi, bila dah ternampak susuk tubuh yang menakutkan tu, saya masuk bilik, tutup pintu atas katil Kisi. Sambil saya pegang tasbih, saya berzikir. Selepas berzikir, saya baca lagi ayat kursi, saya zikir balik. Rupa-rupanya, dalam rumah tu, mak mertua saya dengan suami saya, dengan adik ipar saya, tidak pernah solat. Suami saya hanya mula solat selepas dia berumah tangga. Ada, tapi mak mertua saya inilah.
Pendengar Misteri Jam 12, saya terpaksa hidup di dalam rumah yang mempunyai gangguan yang saya sebutkan tadi. Setiap kali bila saya duduk rumah sorang-sorang, sayalah akan diganggu. Pernah sekali itu, saya sedang baring di atas katil sambil menonton TV dalam bilik sekitar jam 11 malam. Suami saya dekat tepi sedang nyenyak tidur kerana kepenatan bertugas. Tengah baring, saya nampak tahu dekat luar pintu bilik saya, pintu tu tak tutup rapat. Ada renggang sedikit. Saya nampak adik ipar saya sedang berdiri. Kakak. Yas, tak tidur? Sini, masuk. Saya panggil adik ipar saya masuk. Masuk ke dalam bilik. Namanya Yas. Kemudian dia berdiri. Kakak. Saya bangun dari katil. Saya menuju ke depan pintu bilik saya. Adik ipar saya lari masuk ke dalam biliknya. Bila saya keluar daripada bilik saya, pintu bilik mak mertua saya tutup. Saya pergi bilik adik ipar, tolak pintu, dalam bilik tu tak ada orang pun. Yas. Saya tengok bawah katil, tengok belakang langsir. Mana adik ipar aku ni? Yas. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Tadi saya yakin saya nampak adik ipar saya berdiri depan pintu bilik saya dan memanggil nama saya. Bila saya bangun, nak bercakap dengan dia, saya nak buka pintu, nak panggil dia masuk dalam tengok TV dengan saya. Dia lari dan saya nampak dia lari masuk dalam bilik dia. Saya dapat tahu pada paginya bila berbual dengan adik ipar. Yas, malam Yas tidur dengan siapa? Mak. Setelah suami dapat rumah, saya rasa bersyukur sangat-sangat. Berpindah ke rumah yang baru. Barulah hidup saya ni aman. Tidak ada gangguan. Terima kasih, Casey. Baik, ini kisah yang saya terima. Satu lagi kiriman email ingin saya bacakan juga tentang satu perkara yang berlaku. Ini adalah kiriman daripada seberang di Malaysia. Datangnya daripada seorang rakan yang menceritakan tentang satu gangguan yang dialami oleh sahabat baiknya. Dan sekarang ini sahabat baik saya menetap di rumah saya sementara waktu. Kerana apa? Inilah yang ingin diceritakan. Anda bayangkan sepasang suami isteri bersama dengan dua orang anak terpaksa keluar daripada rumah mereka. Yang diceritakan ini adalah Nur Ashikin yang berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan berlaku. Dan sekarang ini sahabat baik dengan suami dan dua orang anak terpaksa duduk di rumah rakan yang bernama Nur Ashikin ini di Malaysia lah, atas satu perkara. Dan ini yang diceritakan, entah benar ataupun tidaklah. Kita ingat setiap kisah yang dikirimkan kita anggap hanya sebagai mendengar kisah-kisah seram yang mungkin direka ataupun dibuat-buat lah. Yang penting kalau benar kisah-kisah ini berlaku, kita jangan terlampau taksub dan jangan terlampau terikut-ikut sudahlah. Baik, kiriman daripada Syikin, Nur Ashikin, yang berkongsi dalam rancangan MJ12. Rumah kawan saya pada mulanya pernah dia beritahu saya lah, apabila malam hari dia dengan suami tengah tidur di lantai atas, nanti dekat bawah dengar orang tarik-tarik kerusi. Malah anaknya sampai terbangun. Ada dua orang anak, dua-dua anak perempuan sampai terbangun. Pada waktu malam suami pun terbangun. Bila mereka, suami isteri, anak-anak tak disuruh. Dikatakan disuruh tunggu dekat atas, turun ke bawah terperanjat. Nampak kerusi dalam rumah tu dialihkan dan diletakkan, disusun begitu cantik sangat-sangat. Seperti ada orang dengan sengaja mengangkat kerusi makan lah, kerusi meja makan tu disusun begitu cantik dan rapi, jauh daripada meja makan tempat asalnya. Itu yang pertama. Teman saya ceritakan pada saya dengar pun terperanjat. Dan saya mula-mula berseluruh ataupun bergurau lah dengan teman saya. Wah, cerita kau ni, pengalaman kau ni macam cerita Exorcist. Kemudian saya ketawa lah. Teman saya ni pun tak percaya perkara ini boleh berlaku dalam rumahnya. Dan setelah itu,
banyak lagi perkara-perkara yang berlaku dalam rumah. Anda bayangkan, beliau tengah tidur. Tahu-tahu dengar anaknya terpekik sekuat-kuatnya. Suami isteri bangun. Bangun, terperanjat nampak anaknya dekat bawah, atas meja makan tengah baring. Bila dia bangun, dia terperanjat, dia berada di meja makan. Dia terpekik, menangis. Teman saya, kata Nur Ashikin, dengan suaminya turun ke bawah. Tengok anak berada dekat atas meja makan. Dan tanya soalan pada kakaknya, macam mana adik boleh ada kat bawah ni? Kakak tak perasan ke adik keluar bilik? Kakaknya kata tak perasan. Perkara yang lain pernah berlaku. Apabila si suami isteri ni berada dalam bilik mereka sedang tidur, dalam rumah tu dengar suara perempuan menangis, kemudian ketawa, menangis ketawa, sampaikan bila gangguan ni masih kerap berlaku, dah panggil macam-macam lah tukang ubat untuk datang, untuk tengok rumah tu, untuk cuba halau. Semuanya tidak berjaya. Pendengar Ria 897, sampaikan 2 orang anak gadis, suami isteri tidur dalam satu bilik. Malam-malam hari tengah tidur, pintu bilik dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Tak ke mengganggu ketenteraman orang. Sampaikan pada satu hari, apabila anaknya kejutkan ibu. Bapa tidur dekat atas lantai. Anak 2 orang dan ibunya, kawan saya ni, kata Nur Ashikin, tidur di atas katil. Anak bongsu kejutkan ibunya. Anda bayangkan Mami. Ada apa? Nak pergi toilet Tak. Shika tak boleh tidur lah, Mami. Pejam mata lah. Baca doa tidur ya. Dah baca dah, banyak kali dah baca, tak boleh tidur. Shika takut. Takut apa? Kita kan ada dalam satu bilik ni. Mami, tadi bila Shika tak boleh tidur, Shika nampak ada nenek merangkak depan pintu bilik. Teman saya menceritakan hal itu kepada saya, Kisi, bila dia dengar anak dia kata nampak ada wanita tua, perempuan tua merangkak depan pintu bilik. Dah tak boleh tahan, minta izin dengan suami, minta bantuan saya, dan sekarang mereka berada dalam rumah saya. Sementara rumah tu nak dijual ataupun nak disima semula. Bayangkan, bila datang seorang pakar perawat Islam, suami isteri dengan saya, Kisi, pergi rumah mereka, buka pintu terkejut apabila dalam rumah tu barang-barang semua bersepah, seperti ada orang masuk dan menggeledah rumah tersebut. Pada mulanya kita ingatkan rumah tu dipecah masuk oleh perompak, tapi tidak. Barang-barang berharga masih ada dalam rumah dan tidak ada tanda-tanda rumah dipecah masuk. Sekarang masih dalam proses untuk cubalah menyimah rumah tu, tapi memakan masa, kata pakar perawat. Bukan senang, tapi boleh cuba. Kisah yang diceritakan ini berlaku di sebuah rumah di Selangor. Benar ataupun tidak? Misteri Jam 12. Hanya satu hiburan saja. Itu dia 2 kisah. Yang pertama agak panjang, tapi saya rasa antara kisah yang menarik dapat saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Boleh hubungi saya sekiranya yang ingin bercerita, dan saya haraplah minta kerjasama anda supaya ringkaskan pengalaman anda tu lah. Jangan terlalu panjang lah. Dan juga ke udara lah. Jangan anda telefon saya nak off air. Ni masalah sikit ni kalau off air. Dan satu lagi, jauhkan diri anda dari radio supaya anda tidak terganggu bila berkongsi pengalaman anda
anda. Sebabnya kalau anda dengar radio nak bercerita, nanti anda akan terganggu dan ia akan menjejaslah kisah yang ingin diketengahkan. Saya akan buka talian, dipersilakan 6691897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Baik, sementara saya nantikan panggilan daripada rakan pendengar Misteri Jam 12 ni. Ada daripada teman kita. Ini daripada Encik Saiful. Kata Encik Saiful, saya adalah seorang pendengar MJ12 dan pengalaman yang ingin saya ceritakan adalah berlaku di kawasan rumah saya. Saya ni adalah seorang pendengar dari Malaysia. Wah, ini berlaku di Melaka. Dan katanya Saiful, saya tinggal di rumah teres lah, 1 tingkat. Kita ni hidup berjiran, kiri kanan pun ada jiran, dan rumah kami ni selain daripada diasingkan dengan tembok-tembok rumah, kalau bahagian luar tu ada pagar. Pagar rumah ni lain rumah, lain pagarnya. Ada rumah pagar batu, ada pula hanya pagar dawai hijau sahaja. Rumah saya dengan rumah jiran sebelah ni adalah pagar jenis dawai hijau. Walaupun pagar, tapi tetap boleh nampak lah dawai hijau tu. Dan apa yang berlaku, rumah jiran sebelah saya ni adalah rumah orang berbangsa Cina. Dan ibu kepada rumah jiran ni telah pun meninggal dunia baru-baru itulah. Dan apa yang saya lihat ni, hampir setiap malam lah, si anak dengan si suami ni lah, suami isteri ni, anak kepada wanita yang meninggal dunia, ibu mereka ni, akan berada di luar rumah setiap malam. Saya rasa sebelum mereka masuk tidur, suami isteri akan ketuk seperti sejenis kayu. Dia akan ketuk tuk, 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 tuk. Kemudian kedua-dua mereka akan sebut dan memanggil nama panggilan ibu mereka. Bayangkan dia tuk 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 tuk. Suami isteri, Amma, Amma, Amma. Mereka akan memanggil-manggil ibu yang telah pun meninggal dunia. Pada mulanya, saya ni bila terdengar perkara tersebut, saya sedang berada dekat ruang tamu rumah saya. Anak isteri saya dah tidur. Tahu-tahu dengar orang ketuk malam-malam hari. Siapa pula ni? Saya pun menjenguklah daripada tingkap rumah saya. Ternampak rumah jiran sebelah. Suami isteri sedang berdiri betul-betul depan pagar rumah mereka ni, ketuk-ketuk-ketuk sambil memanggil-manggil, Amma, Amma. Pendengar Misteri Jam 12. Kemudian setelah beberapa kali mereka lakukan perkara itu, mereka masuk ke dalam rumah dan saya rasa mungkin tidurlah. Pada satu hari, apabila saya berada dekat luar rumah, isteri saya memang tidak benarkan saya isap rokok di dalam rumah, katanya Saiful. Isteri tak suka saya isap rokok depan anak-anak. Jadi terpaksa kadang-kala nak isap rokok, saya akan pergi dekat kawasan taman permainan di hadapan rumah, ataupun saya akan tunggu anak saya tak ada di rumah, dan kalau waktu malam tunggu anak saya tidur, baru saya akan merokok, itu pun di luar rumah saya. Sedang saya merokok di luar rumah ni, saya terkejut sebenarnya. Rumah jiran sebelah, mereka ada letak satu shrine. Dekat shrine tersebut, katanya Saiful, ada letak seperti buah-buahan, ada minyak, ada ayam, dan bermacam lagi hidangan sajian yang dibuat. Apabila saya tengok, saya ingatkan pada mulanya ada orang yang masuk dalam rumah tu. Sebabnya, saya nampak dengan jelas, seorang wanita ni sedang sibuk makan ayam yang diletakkan. Tapi cara dia makan, walaupun jauh saya dapat lihat, sebab saya katakan tadi rumah kami ni pagarnya adalah pagar dawai hijau. Saya nampak si wanita tu jelihkan lidahnya yang panjang dan menjilat-jilat ayam yang diletak di atas shrine tersebut. Bila saya sedang merokok, mula-mula nampak orang berdiri, tak rasa takut pun. Saya pun isap rokok lah, tengah isap rokok. Senafas, 2 nafas, 3 nafas. Apa pula orang ni buat ni? Bila dia keluarkan lidahnya yang panjang dan mula jilat ayam yang disajikan, astaghfirullahalazim, saya terperanjat. Saya terus matikan rokok saya, masuk ke dalam rumah. Kedua-dua saya rasa suami isteri jiran sebelah saya ni masih belum dapat terima kehilangan ibu mereka.
Tapi gangguan tu hanya seketika sahajalah. Setelah itu, keadaan kembali pulih seperti biasa. Terima kasih, Casey. Okey, kita akan buka talian. Dipersilakan untuk seorang pemanggil di hujung talian untuk berkongsi pengalaman. Silakan 66911897 dan saya harap anda dapatlah bekerjasama dan jangan melakukan perkara-perkara yang saya katakan, kalau boleh elakkan daripada mungkin cerita terlampau panjang dan juga satu lagi ni, jauhkan diri dari radio supaya anda tidak terganggu bila bercerita, dan kalau boleh jangan off air lah. Itu yang mustahak sangat-sangat lah. Silakan 66911897. Hello, selamat pagi. 66911897 dipersilakan. Hello, selamat pagi. Ya, siapa tu? Apa dia? Suara pelan sangatlah, boleh kau? Ya, ya. Hello. Hello. Baik, kita ke hujung talian. Dipersilakan sekali lagi 66911897. Kalau ingin berkongsi pengalaman anda boleh hubungi saya 66911897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi ke si. Hello, siapa tu? Roy Kapak. Roy Kapak. Apa dia? Roy Kapak. Roy Kapak. Okey. Itu bunyi apa Roy tu? Bunyi apa? Tak tahu. Tadi tak apalah Macam-macam ke si. Tak ada. Saya dengar bunyi macam tak tahulah bunyi apa. Lama ke si. Macam-macam ke si. Tak apa. Okey, ini panggilan dari mana Roy? Okey, saya buat panggilan daripada Kapak, akan kerja juga ke si sekarang. Oh, sedang bertugas sekarang lah. Dan ini berada di luar lah Di luar ke si. Mungkin tadi agaknya menyinggah tak? Okey, dan kisah anda tentang apa Roy? Silakan. Ini kisah pasal Kapak juga ke si Kapak di Singapura lah, nak cakap di mana kan. Jadi masa tu saya kenal Kapak yang dimasukkan ni lah. Teman kerja saya lah, perempuan. Jadi Kapak tu memang dah banyak cerita lah ke si. Ada mak dada, habis ada kes curi kat situ. Habis ada juga macam orang kata benda yang tak seharusnya nampak lah. Jadi bagi saya, kita kerja ni kerja dari sini halal. So kalau saya masuk kapal, saya letakkan macam bismillah, lepas tu saya letak kapal saya sekarang kereta lah semua kan. Jadi pada masa tu memang tak ada saman ke si. Jadi saya naik sampai atas lagi si, sampai rooftop deck 6 lah, dengan teman kawan saya yang perempuan ni lah. Jadi kita tengah naik tu, sambil naik tu lah, sambil naik dengan teman saya ni berbual pasal tu lah. Kita cakap kan, kita berbual lah, saya cakap kita dengar Kapak ni banyak ni gini habis teman saya pun cakap tu lah, dengar gitu juga. Tapi saya cakap so far kita pergi Kapak tak pernah nampak ni benda semua. Saya cakap macam gitu ke si. Dia dah cakap-cakap tu sampai start berbual ni, sekarang kita lah kita. Jadi tiba-tiba saya, teman saya ni tengok kita dua, saya tengok dia tengok saya. Jadi saya macam tunjuk hidung saya. Teman saya yang perempuan ni, dia macam angkat tangan, apa? Habis saya cakap ni, hidung. Habis dia macam anggut kepala. Jadi dia tahu lah, ada bau wangi tau kasi. So bau wangi tak apa. Saya cakap, tak apa-apa lah, kita jalan. Jadi sambil saya dah bau wangi tu, saya jalan dengan dia. Saya dapat saya dapat satu lori ni lah, belah ujung kasi. Pulakan yang kat lori tu, lampu tau kasi. Yang asal rooftop tu, lampu tu memang dah blow lah agaknya, tak tahu lah. Kat situ pula saya dapat saman lori. Di belakang, biasa lah lori belakang boleh duduk kan. Jadi saya tak pergi belakang dulu, saya pergi kat depan. Saya dah scan dia ni semua, memang tak season, saya nak kena saman dia. So saya dah make pin number dia semua, make ni semua, saya dah saman. Taruh itu saman paper dekat dia punya depan tu kan. Jadi saya nak kena ambil gambar. Jadi saya ambil gambar depan. Saya dah ambil gambar depan. Lepas tu saya nak kena pergi belakang, ambil gambar belakang lah, yang kat belakang tu kan. Jadi saya pergi belakang. Masa saya nak pergi belakang tu Casey, nak ambil gambar lah, saya terperasan macam ada benda putih dulu kat belakang lah Casey. Bila saya terperasan dia, saya tengok lagi. Saya tengok lagi tak ada Casey. Saya cakap hari ni mainan mata lah. Jadi saya ambil gambar lah Casey. Jadi saya dah ambil gambar, saya jalan lah. Lagi tak teman kawan saya perempuan ni. Tengah jalan naik tempat dia, saya dengan perempuan macam
sebab story tu. Saya tak perhati Kisi. Saya tak perhati. Saya patah balik. Bila saya patah balik tu Kisi, ya Allah Kisi, saya nampak kakak Kisi tengah duduk. Itu saya nampak, saya terus cabut Kisi. Saya panggil kawan saya yang perempuan ni, cabut. Saya cabut Kisi sampai ke bawah. Lepas tu cuma kapal kita nak masuk. Itu yang terjadinya Kisi. Ini berbahaya juga kerja awak ni. Berbahaya. Selalunya waktu tugas anda ni jam berapa ni selalunya? Mula pukul 11, habis pukul 7. Dia ada shift lah. Ada shift pagi, petang, malam. Dan tempat yang paling kapak yang paling seram lah anda pergilah. Open kapak ke, underground kapak ke, ataupun multi story kapak? Open ground tak berapa seram ke sini. Multi story yang paling seram. Bila dah naik atas tu lah yang paling atas tu yang orang kata bahaya. Yang tempat atas lah teman. Selalunya atas tu ialah sunyi, sepi dan ada kapak yang mungkin rumah-rumah yang baru naik ni tak banyak kenderaan sebenarnya. Tak banyak kenderaan. Jadi ada baiknya jangan sama orang lah duduk orang corner minum kopi. Tapi tadi Casey cakap ada bunyi pun seram juga Casey. Tak ada, saya rasa mungkin lah tadi, mungkin kadang-kadang telefon kan dia macam ada interference lah, agaknya lah Dia meninggal lah agaknya tu. Yelah, terima kasih Okey. Ini katanya teman ada yang kata sini Darlah Hidayah ni di Facebook saya lah, kata dia pun dengar tadi itulah saya pun dengar macam lain macam tadi. Tak apalah, kita anggap yang baik-baik aje lah. Dengar. Saya rasa mungkin tadi mungkin ada interference, network interference yang kita dengar tadi. Kadang-kadang macam tu, ada yang telefon, jadi bila saya tekan tu mungkin waktu sedang hubungi tu ada bunyi yang ada dengar tadi lah yang dengar lah. Yang tak dengar tu tak apalah, kalau boleh janganlah terdengar. Waktu sekarang di Ria 897 tepat jam 1.28 pagi. Selamat pagi kepada semua dan terima kasih kerana masih lagi sudi bersama dengan saya Casey. Baik saudara, sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri boleh hubungi saya di talian 669-11897. Peringatan pada semua, misteri jam 12 hanya sekadar hiburan sahaja. Dan ada beberapa kisah yang ingin saya ketengahkan sekejap lagi. Juga ini tentang kiriman 2 email. Ceritanya agak sama. Tentang sesuatu yang berlaku dalam rumah. Dan ini kiriman daripada 2 orang yang berbeza. Tapi gangguannya agak serupa dengan apa yang diceritakan oleh pendengar A dan pendengar B. Nanti akan saya sentuh hal itu sebentar nanti. Tapi sekarang anda boleh hubungi saya saudara di 669-11897. Silakan 669-11897. Kita ke hujung talian dan siapa kegerangan. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Baik, sekali lagi kalau ingin hubungi saya, sila jangan dengar radio, sebabnya kalau anda telefon dan dengar radio akan mengganggu konsentrasi anda untuk berkongsi pengalaman di udara. Jadi sekali lagi, kalau yang nak hubungi saya, jauhkan diri dari radio ataupun elak daripada mendengar radio. Telefon orang dengar telefon bukan dengar radio. Jadi sekali lagi 669-11897. Sementara saya nantikan panggilan daripada teman kita. Di sini ada kiriman email yang ingin saya bacakan. Kedua-duanya jalan ceritanya agak serupa. Kiriman email yang pertama adalah, kejap ini adalah kiriman daripada Kak Seri yang berkongsi pengalaman. Kisah Kak Seri agak ringkas. Pengalamannya begini, dalam rumah kakak dia, antara yang tinggal adalah mak kakak lah. Jadi pada satu malam tu kakak ternampak mak kakak keluar daripada bilik dia. Dan keluar bilik, kemudian kakak ni sedang baring di atas katil sambil bermain dengan handphone kakak lah. Dan tiba-tiba kakak terdengar mak panggil. Katanya Kak Seri. Seri. Kakak pun bangun dan masuk ke dalam bilik mak kakak. Tengok mak kakak ni tengah tidur, Casey. Tengah tidur di atas katil.
Jadi kakak ingatkan, mungkin bila kakak datang tu ke dalam biliknya, dia sedang baring lah. Dan mungkin bila kakak datang tu, dia dah lelapkan mata, tak tahulah. Jadi bila berada dekat dalam bilik mak kakak, kakak nampak ke si, bilik itu gelap, mak tengah baring atas katil, tapi kakak dengar orang panggil nama kakak. Kemudian kakak tengok, mak. Mak kakak langsung tak jawab, tak bergerak pun. Tahu-tahu dekat belakang, Sri. Kakak toleh, mak kakak Kisi berada dekat ruang tamu sedang berjalan perlahan-lahan menuju ke arah bilik tidur dia. Kakak toleh katil balik. Mak kakak tidak ada di atas katil. Tapi kakak yakin yang tadi kakak nampak mak sedang baring pada malam yang disebutkan. Mak tanya, aku panggil kau kat dapur, kau masuk bilik apasal? Oh, manalah saya tahu mak masuk dapur. Ada apa? Dah tak apa, aku dah ambil dah. Sebenarnya mak kakak minta tolong. Sebabnya kakak ada gantung sapu tangan beliau bahagian atas dekat dapur tu, dia tak sampai, minta tolong ambilkan. Masuk dalam bilik mak baring, kakak masih lagi terfikir-fikir siapa yang kakak nampak menyerupai mak sedang baring di atas katil mak kakak. Yang itu kisah daripada Kak Sri. Kisah berikut ini pula adalah kiriman daripada Encik Junaidi. Encik Junaidi berkongsi pengalaman beliau. Katanya Encik Junaidi, waktu kejadian yang menyeramkan ini berlaku di dalam rumah saya, Kisi. Ini berlaku di estate perumahan saya di kawasan Ang Mo Kio. Saya balik kerja sekitar jam 1 pagi. Saya pun buka pintu, tolak pintu rumah. Ruang tamu gelap. Rumah saya yang hanya dibuka lampu adalah lampu dapur. Ruang tamu tu agak gelap tapi cahaya lampu tu dapat menerangilah kawasan ruang tamu rumah saya. Pendengar Ria 897. Saya tolak pintu rumah, kemudian masuk ke dalam, saya tanggalkan sepatu. Pada malam tu saya nampak isteri saya bangun dari katil, pergi ke dalam tandas. Dalam bilik tidur saya ada tandas, master bedroom. Nampak isteri bangun dari katil, masuk tandas. Kemudian dah tanggal sepatu, dah buka stokin, saya angkat beg saya, letak atas meja di ruang tamu. Saya masuk ke dapur untuk ambil air, minum secawan air. Setelah selesai saya minum, saya keluar daripada dapur, terus masuk ke bilik nak ambil tuala nak mandi. Saya sebenarnya tak perasan pun. Nampak tadi isteri masuk dalam tandas dan saya tengok dalam tandas tu lampu masih menyala. Saya duduk dekat katil. Lama betul isteri aku tak keluar-keluar ni. Saya pun tak nak ganggu lah. Saya badan dah panas berpeluh. Ambil tuala. Saya pergi tandas dapur untuk mandi dan bersihkan diri. Tengah saya mandi, saya dengar ada orang buka paip. Paip air. Iaitu di sinki air dapur rumah saya. Ni mesti isteri saya. Sayang, buatkan abang air boleh tak kopi? Saya dengar isteri menyaut. Habis mandi semua, saya keluar. Loh, mana kopi aku ni? Saya berjalan menuju ke arah bilik tidur saya. Sampai dalam, isteri tengah tidur di atas katil. Ya Allah, aku suruh buat kopi tidur pula. Dan saya terperasan, lampu tandas tu masih menyala. Tandas dalam bilik. Saya bangun, ketuk pintu tandas. Tolak pintu tandas, dalam tandas tak ada orang, lampu masih menyala. Rasa macam ada benda yang tak kena ni. Saya pun buat bodoh, saya tidur di atas katil. Dan keesokan hari, saya berkesempatan berbual dengan isteri. Saya tanya, sayang, abang nak tanya soalan. Semalam, kenapa lampu tandas dalam bilik you buka lampu? Semalam you terbangun tak pergi tandas? Saya tanya pada isteri. Isteri kata, dia buka lampu tandas sebabnya
Dalam tandas tu dia dengar macam orang bermain dengan paip air. Oleh kerana dia rasa tak sedap hati, dia bangun, dia buka lampu tandas dan tutup pintu. Soalan yang kedua, saya tanya, semalam dia ada bangun tak waktu malam? Bila saya balik kerja, dia masuk tandas. Kata isteri tak. Dia tak bangun malam, dia tidur sampai ke pagi. Tapi saya yakin Kisi. Kata Junaidi, saya yakin bila saya balik rumah, isteri saya bangun, saya nampak masuk dalam tandas. Kemudian saya tanya lagi, semalam abang mandi dekat tandas dapur. Sayang ada masuk kitchen tak semalam? Isteri pun kata dia semalam tak bangun, dia tidur sampai ke pagi. Isteri tanya, kenapa bang? Abang ingatkan semalam sayang mandi, sayang berada dalam tandas dalam bilik. Abang pun masuk dalam tandas di bahagian dapur untuk mandi. Abang dengar orang masuk dapur, abang ingatkan sayang. Abang suruhlah you buat kopi. You menyaut, pendengar Ria 897. Kedua-dua suami isteri diganggu. Mula-mula isterilah yang terdengar dalam tandas bunyi orang main air. Kemudian yang balik tu suamilah. Diganggu oleh sesuatu yang menyerupai isteri. Kononnya masuk dalam tandas. Sampaikan suami harus mengguna tandas di dapur dan ingatkan isterinya juga berada di dapur sampai minta kopi cik abang kita. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa tu? Kak Kamaria sini. Kak Kamaria. Panggilan dari mana Kak Kamaria? Panggilan daripada Jurong West, Casey. Oh, Jurong West. Bagaimana cuaca Jurong West? Panas? Agak pahang. Biasalah Musim kan? Kisah tentang apa ni Kak Maria? Silakan. Okey. Kisah ni terjadi pada waktu Kak Kamaria waktu tu saya nak ada lagi. Jadi oleh terpengaruh dengan filem-filem ni yang mandi bunga. Jadi kakak ni macam terasa macam ingin tahu kenapa apa faedahnya mandi bunga ni. Orang kata macam nak tahu sangat tu. Jadi tanpa pengetahuan mak tu, akak pergi pasar, akak belilah 7 bunga. 7 macam bunga tau. Jadi terjadi ni pak rumah lama mak kakak lah. Jadi kakak letak pada tempayan tu 7 macam bunga. Terus kakak mandi. Tepat pukul 12 kakak mandi. Jadi kakak rasa tak ada rasa apa-apa pun. Tapi pada dalam filem tu, dalam filem yang kakak nonton tu, kata nak naikkan seri muka. Tak ada pun. Yalah, kita pun tak tahu, nak tahu punya pasal kan. Jadi bila dah mandi semua, bunga-bunga tu semua, kakak pungut lah. Pungut kakak buang. Tapi belen-belen bunga kakak tak perasan lah kan. Jadi bila waktu malam tu kakak tidur. Hujan, waktu tu pun hujan macam gerimis gitu tau. Jadi macam terasa bulu roma ni macam berdiri semacam. Waktu tu rumah kakak, makcik kakak tinggal dengan mak kakak lah. Mereka rumah tangga. Jadi waktu malam tu kakak tidur luar di hall. Jadi waktu tengah tidur tu kakak perasan pintu terbuka. Jadi pakcik kakak ni dia nak pergi buang kecil kan. Jadi bila dia pergi ke bilik mandi, tiba-tiba dia mencincing lari terus masuk pada dalam bilik tau. Jadi bila esoknya, makcik dengan mak terus approach kakak. Mak cakap, semalam apa yang kau buat? Dia cakap macam itu. Saya cakap, buat apa mak? Dia cakap gitu. Kau buat apa ke? Macam mandi ke, bunga ke apa? Saya dah macam, alamak, macam mana orang tua ni tahu kan? Saya diam lah. Dia cakap, tak, kau jangan nak bidik. Dia cakap macam itu. Jadi mak saya cakap, kau cakap terus terang. Habis saya cakap, kau tahu kenapa kau mandi bunga ni semua? Sebab saya cakap, saya tengok dalam filem orang tu kata mandi bunga untuk naikkan seri. Saya cakap macam itu. Habis mak saya cakap, jangan ikut macam itu semua kalau kau tak tahu. Kau tahu apa yang terjadi? Dia cakap gitu. Saya cakap, apa dia? Yang waktu malam tu pakcik kau nak buang air kecil tu, kau tahu apa yang dia nampak? Benda Allah tu bertenggek atas tempayan tu, Casey. Dengan rambut yang panjang, dia bertenggek dekat situ. Jadi pakcik saya ketakutan tu, terus dia lari, dia masuk dalam, dia beritahu makcik saya. Jadi makcik saya approach mak saya untuk memberitahu saya. Jadi daripada situ barulah saya tahu rupa-rupanya mandi bunga ni mesti ada syarat-syaratnya kan. Jadi saya tak tahu ni orang kata main ikut aja. Inilah terjadi, mak saya cakap kan. Jadi mak saya terus bawa saya pergi ke pakar. Tapi pakar kata nasib saya baiklah. Sebab benda tu nyaris untuk mencari jugalah. Sebab kita tak tahu. Jadi benda tu kita mandi, jadi benda tu ingat macam kita ni nak mendampingi dia.
Jadi benda tu mencari. Jadi nasib saya ni baiklah, dia kata. Sebab tu dia kata dah arwah lah dia pakar ni. Sebab tu dia kata jangan sekali-kali buat kalau tak tahu cara-caranya. Dia cakap macam gitu. Sampai sekarang saya rasa macam bila tengok filem Orang Mandi Bunga ke apa, rewind back peristiwa tu, Casey, itulah peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Seram. Terima kasih Jadi hati-hatilah sekarang dah rumah tangga, tak ada lah begitu. Terima kasih. Okay, kadang-kadang macam tu lah, kita tengok orang buat, kita ikut tapi mungkin agaknya bila ikut tu terasa macam lain pula Ini kiriman daripada pendengar kita. Ini juga kiriman ini dari seberang, dari seorang pelajar. Dan ini pelajar universiti mana saya tak nak sebut lah beliau menetap di sebuah asrama di salah sebuah universiti, dan universiti yang disebutkan ini berada di kawasan Johor lah. Universiti mana agaknya di kawasan Johor. Dan pengalaman yang ingin disebutkan di sini, bukan, universitinya di kawasan ibu kota. Beliau ni adalah seorang pendengar dari Johor. Itu lebih tepat lagi Baik, pengalaman daripada rakan kita dari Johor yang mempunyai yang bersekolah di ibu kota. Saya rasa ni ibu kota ni Kuala Lumpur lah pengalaman yang mengerikan berlaku dalam asrama beliau lah, di mana kata Fadilah, seorang pelajar mula kena rasukan, sampukan dalam asrama pada malam kejadian yang menyeramkan ini berlaku. Dalam asrama ni ada beberapa tingkat, dan juga setiap tingkat ada banyaklah bilik-bilik. Dalam satu bilik ni ada kalanya 3 ataupun 4 pelajar yang tinggal dalam satu bilik. Mula dengar sedang belajar untuk peperiksaan, dengan seorang pelajar terpekik, kuat sangat pekikan, sampaikan ramai yang lain semua keluar daripada bilik asrama dan menjenguklah dekat koridor. Dalam masa serentak ni lah, bilik ujung, bilik tepi, semua tengok, dan pekikan tu datang daripada satu bilik. Dalam setengah jam gitu ataupun 40 minit datang guru asrama lah, iaitu 2 orang ustazah yang naik ke atas ditemani dengan guru besar ke bilik seorang pelajar ni yang dikatakan terkena gangguan histeria. Pelajar-pelajar yang lain diarahkan supaya tutup pintu dan jangan tengok. Jadi semualah telah pun masuk ke dalam dan dengar budak tu terpekik-pekik, sebabnya bilik budak yang terpekik kena gangguan ni 2 pintu jauh daripada saya, dan dengar dengan jelaslah pekikan budak tu apabila mungkin dibaca ayat-ayat suci lah. Kemudian setelah lebih kurang nak dekat 40 minit hingga 1 jam setelah ustazah datang memberikan bantuan, keadaan mula tenang, pekikan pun dah hilang, dan kami dengar orang berjalan depan pintu. Itu rasa-rasanya ustazah lah yang telah pun membantu. Dan apa yang berlaku pendengar Ria 897, kita akan kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini tentang kisah yang berlaku di salah sebuah asrama ataupun di universiti lah di ibu kota Kuala Lumpur selepas pesanan-pesanan berikut ini. Kita teruskan kisah yang dikirimkan oleh Fadilah, seorang pelajar dari salah sebuah universiti di ibu kota. Beliau menetap di asrama di universiti tersebut. Amat menyeramkan. Setelah anda tahu tadilah, di mana ustazah dan juga guru besar datang untuk melihat keadaan seorang pelajar yang diganggu histeria. Lebih kurang 45 minit hingga sejam, keadaan dapat dikembalikan seperti biasa. Malah mereka tak lihat tetapi dengar telapak kaki lah orang yang jalan di hadapan bilik asrama mereka. Itu mungkin ustazah-ustazah yang telah pun berikan bantuan tadi. Setelah mereka berangkat, saya pun berbual dengan teman saya yang berada di sebelah katil dengan saya. Siapa yang kena tadi Nak cuba tanyalah pelajar yang mana satu, adakah kita kenal dengan pelajar tersebut. Tahu-tahu Casey, dalam bilik saya ni, ingatkan tak ada apa-apa. Seorang teman
yang berada dekat katil hujung terus terpekik, Casey. Anda bayangkan, mula-mula seorang pelajar dalam bilik saya tahu. Pelajar wanita sebelah katil hujung terpekik. Tahu-tahu pekikan tersebut disambut dengan seorang lagi pelajar dekat bilik lain, tambah satu lagi dekat bilik lain, tambah satu lagi. Dah tak tahu dah berapa ramai dah terkena gangguan tersebut. Terkejut dibuatnya. Dekat bawah daripada kawasan tepi bangunan asrama kami, seorang guru telah pun memegang laut hela, mengatakan, pelajar-pelajar perempuan, sila turun dan tinggalkan bilik masing-masing. Jangan turun dengan kawan awak yang dah terjejas. Katanya guru yang suruh kita turun, iaitu ustazah itulah. Semua turun Casey. Dalam satu bangunan kecil tu, semua turun ke bawah. Makin kuat Casey. Bilik ujung terpekik, bilik sebelah kiri, atas. Masing-masing semua terpekik-pekik. Satu persatu. Pelajar-pelajar tu semua diletak dekat tepi, jauh daripada bangunan yang terkena rasukan tu. Satu persatu masuk. Masuk bilik pertama. Masuk bilik kedua. Yang pertama tu satu persatulah. Dia azan. Yang bilik kedua azan. Ketiga azan. Setiap bilik di mana pelajar tu dah okey, nanti ustazah akan jenguk dari tingkap. Ni bilik siapa ni? Nanti ada pelajar angkat tangan. Okey, bawa kawan awak turun bawah sekarang, naik. 3 orang pelajar naik atas. Bawa teman yang lemah tu turun bawah. Kemudian bilik sebelah pula. Bilik siapa ni? Angkat tangan. Naik atas balik turun bawah. Pendengar Ria 897, setelah tu, semua pelajar-pelajar disuruh ambil telekung, ramai-ramai berwuduk pergi dekat dewan. Solat. Beramai-ramai solat. Supaya tidak diganggu. Nak tahu kenapa? Ini yang saya dengar. Yang saya dengar, dekat kawasan universiti kami ni, ada beberapa pokok kelapa. Dan salah seorang dari mereka ni telah pun mengarahkan si pekebun untuk tebang pohon-pohon kelapa ni. Si pekebun tu kata yang pohon-pohon kelapa ni tak boleh ditebang. Kenapa pula tak boleh? Awak ambillah parang tu, awak tetak aja pokok tu. Yang dimaksudkan tak boleh, sebabnya nanti akan berlakunya gangguan. Ini yang didengar oleh Fadilah. Beliau sendiri tak tahulah betapa sahihnya kisah yang beliau dengar sendiri, kata Fadilah. Dan setelah tu, sebab itulah pelajar-pelajar semua diganggu apabila penunggu pokok kelapa tu dah tak ada tempat. Masuk dalam bilik asrama pelajar-pelajar dan mula merasuk satu persatu. Bila saya ceritakan, dengar macam senang perkara ini nak disettlekan, ya. Tapi tidak, memakan masa yang agak lama, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, kita akan buka talian untuk mungkin berkongsi pengalaman, ya, pemanggil yang terakhir pada tengah malam ini ataupun pada malam ini. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Casey. Hai, siapa tu? Saya Azhan. Ini panggilan dari mana, Azhan? Singapura. Dan kisah anda tentang apa? Silakan. Ini kisah tentang terjadi pada tahun 85-86 itulah, ya. Oh. Masa tu saya kerja di Bukit Timah, Batu Enam. Satu malam tu saya kena shift malam, ya. Dalam setiap pukul 3 pagi, saya mesti nak kena collect itu tembakau punya abu, So satu hari tu pada malam Jumaat, saya tak nampak tapi saya dapat rasa tau satu macam punya gerun pada malam tu. So tempat yang collect tembakau tu punya abu tu jauh daripada factory yang kita kerja tu lah, sebelah belakang sekali tau. Masa saya berjalan mula okey, bila nak corner je kaki saya terus berat .
tak boleh gerak tu. Nak buka kunci pintu tembakau tu pun sampai kunci saya terlepas. Serta tu saya nampak pokok pisang tu bergoyang tu. Goyang. Saya pun tengok siapa yang ada ni. Terus saya dah dapat buka pintu store tu, tukar plastik, berterabur semua. Itu dah kau punya abuk lebih kurang ikat tu saya cabut. Masa saya lari tu, alamak, dia benar bau. Satu macam punya bangkai lah, Casey. Saya apa yang tahu kan, lepas daripada daerah depan sikit dataran tu, baru ala Gresik. Itu adalah cerita saya ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Baik, itu mengakhiri Misteri Jam 12 untuk malam ini. Terima kasih pada anda yang sudi bersama dengan saya setiap malam untuk mendengar kisah-kisah yang diceritakan. Walaupun apa yang diketengahkan, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik saudara, terima kasih sekali lagi pada anda semua. Tadi saya ingatkan nak cuba cari email yang boleh saya kongsi sama. Nampaknya email pada malam ini itulah yang dapat saya ketengahkan. Jumpa anda esok malam dan jangan lupa untuk bersama dengan kami lah. Kalau anda mungkin mempunyai pengalaman misteri, boleh email pada ria@mediacorp.com.sg ataupun ke alamat misterijam12@gmail.com. Ya, sekali lagi misterijam12@gmail.com. Selamat pagi dan terus bersama Ria Insomnia.